Assalamualaikum dan hai, anda bersama saya Syafihani dan mari kita lihat rangkuman yang menarik yang berlaku sepanjang minggu ini dalam arena teknologi. Mingguan aman sekali ini dibawakan oleh Mubi. Mubi adalah servis penstreaman yang membawakan filem-filem terpilih dari Malaysia dan antarabangsa seperti thriller politik daulat karya Imran Shaikh dan satira komedi lelaki harapan dunia karya Liu Sing Tat dan banyak lagi filem-filem menarik. Dapatkan 30 hari akses percuma menggunakan pautan di bawah. Berita hari Isnin menyaksikan Xiaomi yang akan memperkenalkan Xiaomi Mi 11 yang menggunakan chip Snapdragon 888. Menurut Xiaomi, mereka akan menyertakan sokongan jaminan selama 2 tahun dan juga pengecaskan 55 watt secara terbina. Walau bagaimanapun, Xiaomi Malaysia masih tidak memberitahu penawaran telefon pintar ini untuk pasaran tempatan. Jenama ini juga turut mengumumkan skuter elektrik edisi terhad yang dinamakan sebagai Mi Electric Scooter Pro Mercedes-AMG Petronas F1 Team Edition. Berdasarkan spesifikasi yang dipersembahkan, ia dilihat menawarkan jarak perjalanan sejauh 45 km dengan kelajuan maksima mencapai 25 km per jam. Namun tidak diketahui sama ada ia akan ditawarkan di Malaysia atau sebaliknya. Seterusnya, Motorola nampaknya telah mula menawarkan Motorola Razr 5G untuk pasaran Malaysia. Ia hadir dengan skrin bersaiz 2.7 inci di hadapan dan skrin utama boleh lipat 6.2 inci POLED. Melengkapkan peranti adalah penawaran chip Snapdragon 765G dan juga sensor utama 45 megapiksel di belakang. Bagi anda yang berminat, boleh menyemak penawaran Motorola Razr 5G ini di Malaysia dan boleh mendapatkannya pada harga RM5,999. Garmin Lily kini mula ditawarkan di Malaysia. Seperti dalam berita sebelum ini, Garmin dilihat hadir dengan jam tangan pintar yang memfokuskan kepada wanita. Jadi bagi para wanita yang berminat, anda boleh mendapatkannya pada harga bermula RM920 untuk Garmin Lily Sport dan RM1,150 untuk Garmin Lily. Beralih dalam berita teknologi hari Selasa, aplikasi barcode scanner dilihat membawakan perisian hasad. Orang ramai kini dinasihati untuk nyah pasang aplikasi pada peranti bagi tujuan keselamatan. Google pula dijangka memperkenalkan sistem operasi Android 12. Menurut gambar yang tertiris, ia akan menampilkan rekaan antarmuka yang baru. Ia memperlihatkan rekaan bucu yang membulat, rekaan widget lebih kemas serta susunan ikon yang minimalis. Selain itu, Google juga bakal mengintegrasikan beberapa fungsi kawalan privasi seakan iOS 14. Tesla pula mengumumkan mereka telah membeli Bitcoin pada nilai $1.5 bilion. Pembelian ini dilakukan bagi menawarkan lebih fleksibiliti dan memaksimalkan pulangan terhadap pegangan tunai mereka. Elon Musk mengatakan Bitcoin adalah sesuatu yang baik dan menyokong pengenalannya. Sebelum ini, kami telah melaporkan bahawa sejumlah negara telah menerima pengiktirafan pengimbas ECG. Nampaknya Malaysia adalah negara seterusnya yang akan menerima sokongan untuk ciri pengimbas ECG ini. Ia kini telah pun melepasi fasa pengesahan oleh pihak berkuasa peranti perubatan dan dijangka akan digunakan oleh peranti Apple Watch dan juga iPhone di Malaysia. Seterusnya, aplikasi selangkah kini boleh mula diumat turun. Ia membawakan ciri seperti pengesanan kontak, mengakses sejarah lokasi dan juga notifikasi sekiranya lokasi yang dilawati adalah menjadi pusat sebaran virus. Malah, aplikasi ini turut dilihat membenarkan pengguna mendaftar ke premis tanpa mengimbas kod QR. Sebaliknya, ia akan mengesan lokasi pengguna dan memberikan senarai premis yang ingin dilawati. Selain itu, selangkah juga nampaknya menggunakan kod QR MySejahtera dan data yang diimbas akan dihantar kepada MySejahtera. Netflix kini menawarkan harga langganan kepada umum. Ia menyaksikan yang mana pengguna boleh mendapatkan pelan Gold Membership dengan harga RM336 setahun untuk akses ke semua kandungan Netflix Originals. Namun, anda juga boleh melanggan Premium Package pada harga RM3,600 untuk langganan sepanjang hayat termasuklah akses selama 15 tahun bagi kandungan bayar untuk tonton. Untuk hari Rabu pula, EA telah mengumumkan yang mana mereka akan mengambil alih Glu Mobile. Pengambil alihan ini bertujuan untuk menggunakan kepakaran Glu Mobile bagi mendominasi pasaran permua yang dilihat lebih menguntungkan. Proses pengambil alihan akan menelan belanja sebanyak $2.4 bilion dan dijangka akan dimuktamadkan pada suku kedua tahun 2021. MKN kini mengatakan yang mana selepas ini tidak ada lagi pendaftaran kontak melalui buku. Dengan ini, pengguna perlu menggunakan aplikasi MySejahtera jika berkunjung ke mana-mana lokasi. Ini bertujuan untuk memastikan pengguna dapat dihubungi dengan pantas ketika membuat pengesanan kontak. Bercerita mengenai penawaran telekomunikasi lagi, XOX memperkenalkan pelan data Extra Shop. Bersesuaian untuk penggunaan sewaktu bekerja dari rumah, pengguna boleh menggunakan data sebanyak 21GB dan 10GB internet asas yang ditawarkan pada harga RM30 sebulan. Hotlink hadir dengan promosi khas Tahun Baru Cina. Melalui pakej Hotlink MU, pengguna boleh mengakses data percuma sehingga 118GB dengan pembelian beberapa pas data terpilih melalui aplikasi Hotlink.
Data percuma ini akan diaktifkan kepada pembelian pakej PAS data khas yang mempunyai had masa penggunaan berdasarkan kepada PAS yang dibeli oleh pengguna. Hari Khamis pula menyaksikan laporan dari OpenSignal menyatakan yang mana ramai pengguna di Malaysia mula beralih ke rangkaian Celcom dan Maxis selepas PKP. Sementara untuk rangkaian Digi dan Umaba pula mengalami pengurangan pengguna. Menambah mengenai peralihan ini, dapat disimpulkan yang mana kebanyakan individu beralih disebabkan pengalaman penggunaan yang kurang baik sekaligus menginginkan sambungan internet yang lebih memuaskan. Maxis TV kini menawarkan pelan baharu yang membenarkan pengguna melanggan lebih daripada satu perkhidmatan penstreaman. Malah, pengguna juga boleh mendapatkan akses data tanpa had pada satu harga yang mudah dan rendah. Antara perkhidmatan penstreaman yang ditawarkan termasuklah Viu, iQIYI, iFlix, Dimsum dan Mobi selama 30 hari pada harga RM42 sebulan. Astro kini menawarkan akses tontonan percuma kepada pelanggan mereka untuk saluran filem terpilih. Dengan ini, anda boleh menikmati tontonan percuma untuk sejumlah saluran filem terpilih seperti HBO, Fox Movies, Fox Action Movies HD, Fox Family Movies HD, Cinemax dan TVN Movies HD sehingga 21 Februari 2021. Bukan itu sahaja, MilDev International Technologies melancarkan kereta perisai mobiliti tinggi 4x4 HMAV buatan Malaysia. Ia merupakan kenderaan berperisai 14 tan yang dilengkapi dengan teknologi seperti perisai komposit, lantai kalis periuk api dan tempat duduk yang dapat menyerap letupan. Apa yang menariknya, walaupun ia hadir dengan saiz yang besar, kenderaan ini mampu untuk memecut sehingga 110 km per jam. Dalam pada itu, kenderaan ini dibangunkan bagi tujuan untuk menggantikan APC Condor lama yang digunakan oleh Angkatan Tentera Malaysia sebelum ini. Akhir sekali, untuk hari Jumaat, BNM sebelum ini dikatakan untuk menawarkan sekitar 5 lesen untuk Bank Digital di Malaysia menjelang suku pertama tahun 2022 kelak. Selari dengannya, sekitar 40 permohonan telah diterima daripada organisasi yang berminat untuk mendapatkan lesen perbankan digital. Untuk pengetahuan anda, perbankan digital dijangka memudahkan pengguna dalam membuka akaun serta melakukan sejumlah transaksi dan permohonan terus melalui aplikasi atau berasaskan web. Samsung pula dikatakan akan menawarkan Samsung Galaxy A52, Galaxy A72 dan Galaxy A52 5G dengan sokongan kadar segar semula skrin yang tinggi. Malah, ia turut dijangka akan menggunakan chip pemprosesan dari Qualcomm iaitu Snapdragon 750G. Buat masa ini, butiran lanjut masih tidak diketahui. Bercakap mengenai Google pula, nampaknya pengguna iOS kini boleh menyunting video pula terus dari aplikasi Google Photos. Melaluinya, video anda kini boleh disunting dengan ditambah penuras, ubah pencahayaan dan juga saiz. Selain itu juga, Google turut menampilkan fungsi Portrait Blur, Portrait Light dan Color Pop yang dihadkan kepada pengguna Pixel kepada umum. Telegram dilihat tidak akan menampilkan iklan dalam tertingkap sembang peribadi. Walau bagaimanapun, untuk saluran dengan kapasiti besar, penawaran iklan akan dipertimbangkan. Pengasas Telegram juga mengatakan yang mana data pengguna tidak akan digunakan dalam menyasarkan iklan. Akhir sekali, sejumlah data pengguna yang berdaftar kepada perkhidmatan Netflix terdedah pada carian Google. Ia memperlihatkan email pengguna yang terpampang pada enjin carian Google yang mungkin disebabkan mereka tidak menutup sepenuhnya ciri robot dan beberapa yang lain pada pelayan masing-masing. Kami ingin menasihati pengguna agar menyemak sebarang email yang diterima beberapa kali sebelum klik pada pautan bagi mengelakkan anda menjadi mangsa phishing. Jadi, itu sahaja rangkuman menarik yang boleh kita lihat sepanjang minggu ini. Bagi anda yang meminati perkembangan teknologi, jangan lepaskan peluang untuk menonton kandungan menarik di Amaz. Anda boleh menyaksikan ulasan mengenai Realme Watch S. Apa yang saya boleh katakan di sini, banyak perubahan drastik yang cuba Realme ketengahkan pada Realme Watch S ni. Tonton juga video mengenai laptop Aorus 15G. Komputer river ni surprisingly harga dia boleh kata mahal, tapi tak semahal yang saya jangkakan. Dan jangan ketinggalan untuk mengetahui fungsi yang tersembunyi untuk AirPods Max. AirPods Max juga turut mempunyai fungsi Auto Head Detection di mana anda boleh memasang phone kepala dan ia akan memainkan muzik secara automatik.